Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelas Bahasa Melayu tingkatan 5. Tajuknya Ajaibnya Kuasa Tangan, buku teks surat 36 dan 37. Ajaib bermaksud satu keadaan yang sangat istimewa. Okey. Dan kuasa bermaksud tenaga, dan juga tangan. Tangan adalah organ ataupun anggota badan manusia. Objektif ada dua hari ini, iaitu yang pertama menyatakan maksud kiropraktik. Kiropraktik. Okey, jadi pelajar sebut betul-betul kiropraktik. Baik, objektif kedua menyenaraikan ciri-ciri rawatan kiropraktik. Para pelajar sila salin tajuk dan objektif ini serta tarikh pada buku pemahaman dan tata bahasa. Sebelum kita pergi lebih lanjut, mari kita berkenalan dengan kaedah rawatan alternatif. Okey. Kaedah merawat pesakit moden, biasanya kita akan gunakan ubat-ubatan, dan kita akan gunakan cara pembedahan. Okey, tahukah anda selain cara tersebut, ada beberapa lagi kaedah alternatif. Contohnya bekam. Okey. Yang kedua, kiropraktik. Yang ketiga, urutan tradisional. Yang keempat, refleksologi. Dan yang kelima, akupunktur. Okey, mari kita lihat rajah ini. Okey. Gambar yang baik. Okey, gambar yang sebelah kiri atas ni, kita nampak tapak kaki. Ini adalah kaedah refleksologi, iaitu ahli refleksologi ni akan memicit ataupun menekan bahagian-bahagian tertentu di tapak kaki ataupun di tapak tangan. Ini contohnya tapak kaki lah biasanya. Okey, kalau kita lihat contohnya di bahagian ibu jari, anak-anak jari ni, organ yang terlibat adalah mata, telinga, dan juga hidung, sinus. Manakala di bahagian telapak, di bahagian tengah-tengah tapak kaki ni, dia meliputi organ hati dan juga bawah pinggang, dan banyak lagi lah, contohnya di tumit dan sebagainya. Okey, kaedah yang gambar yang kedua ni, ini adalah akupunktur. Dia menggunakan jarum-jarum yang sangat kecil dengan mencucukkannya ke saraf-saraf yang tertentu. Dia adalah rajah peta badan manusia ni. Bukan main cucuk sahaja urat-urat tu. Dia cucuk dan dia akan pusingkan, pusing untuk merangsang saraf-saraf itu. Okay, jadi bila saraf tu telah dirangsang, maka darah akan lancar. Bila darah lancar, maka penyakit pun boleh katakan berkurangan lah. Okey, gambar yang seterusnya ini kaedah bekam. Bekam ni adalah warisan perubatan Islam. Okey, kalau pada gambar ni kita tengok, ini dipanggil bekam darah ataupun bekam basah. Sebelum dibekam, kulit pesakit ni akan dicucuk. Contohnya ada 3 lubang atau 4 lubang. Kemudian barulah diletak dengan cawan penyedot tu, atau kita panggil cup. Kemudian barulah dia pump, dia pump udara keluar, maka akan menjadi vacuum. Maka vacuum tu akan menyedot darah melalui lubang-lubang yang telah dibuat tadi. Maka inilah hasilnya. Kalau pelajar nampak, ni ada darah ni. Ini darah kotor, darah kotor, darah sakit. Kalau darah segar dia warna merah. Kalau darah kotor dia akan warna hitam macam ni. Okey, ada lagi satu kaedah. Kalau takut bekam darah ni, ada satu lagi, iaitu bekam angin. Dia hanya sedut je. Dia tak ada keluar darah lah. Tu kalau yang tak berani lah, kurang berani. Baik, satu lagi kaedah iaitu urutan tradisional. Urutan tradisional ni biasanya disediakan, ramai orang yang boleh menyediakan urutan tradisional. Biasanya tukang urut ni dia belajar daripada generasi yang sebelumnya. Contohnya jiran dia, ayahnya, ataupun secara keturunan lah. Okey. Dia lebih kepada urut-urut yang biasa. Okey.
Tapi urutan tradisional juga dia ada jenis-jenisnya, ada urut apa, lepas bersalin dan sebagainya. Okey kelas, para pelajar. Okey, di gambar ni ini adalah contoh rawatan kiropraktik. Kalau kamu tengok di sini, ini ahli ini dia punya ahli kiropraktik, ini adalah pesakit. Kalau dilihat sini dia berbaring di katil. Kita tengok tangan ahli kiropraktik ni ialah menekan bahagian tulang belakang pesakit. Kalau kita bayangkan kat sini cikgu lukis, tulang belakang ni macam ni. Okey, macam tu Jadi dia tekan, dan tangan sebelahnya lagi ni dia adalah cara dia tu, dia pusingkan juga supaya tulang yang salah bergerak tadi tu dia akan tersusun di tempat yang betul. Okey. Ni gambar yang kedua, kita tengok sama juga. Ini pesakit. Kamu bayangkan dia punya tulang dia lebih kurang macam ni. Ini leher, tulang belakang, sampailah ke pinggul. Jadi untuk membetulkan tulang tu, maka badannya perlu disimpulkan macam ni. Barulah dapat memberi kesan yang maksimum. Okey, seterusnya, ini contoh lagi. Ini pesakit, ini dengan pengubatnya. Contoh dia punya kedudukan tulang ni macam ni. Jadi dia nak betulkan tulang tu. Mungkin badannya terlampau ke belakang sangat kan. Jadi dia tolak ke depan ke kan. Itu kita tak tahulah. Kalau pelajar nampak di belakang ni ada gambar rajah. Rajah otot-otot manusia lah. Okey. Pelajar jangan cuba buat di rumah. Okey. Selalunya kalau di tukang gunting rambut, tukang gunting rambut, biasanya mereka suka tepuk-tepuk belakang kepala kita kan. Tepuk belakang ataupun tepuk leher. Okey, dengan kuat. Itu sebenarnya bahaya Dan juga biasanya mereka akan pusingkan kepala kita ni. Pun itu adalah bahaya. Jangan tidak digalakkan untuk buat. Okey, pelajar. Kita lihat definisi kiropraktik, boleh rujuk dalam muka surat 36 buku teks. Okey, apabila berlaku ketidakseimbangan pada tulang-tulang atau turutan tulang, anda tidak normal, apakah yang akan anda lakukan? Siapakah yang akan anda cari? Lazimnya, kebanyakan orang akan mencari tukang urut. Tetapi kini, ada alternatif lain yang dipanggil kiropraktik, iaitu menggunakan tekanan pada tulang belakang atau bahagian lain daripada tubuh seseorang oleh ahli kiropraktik. Fokusnya adalah untuk meletakkan tulang-tulang dislokasi di tempat asalnya. Dislokasi ni maksudnya bergerak. Tulang-tulang yang bergerak ataupun bergeser, dikembalikan ke tempat asalnya. Okey. Jadi cikgu rumuskan kat sini maksud dia. Yang ni tulisan yang warna merah ni nanti pelajar sila salin dalam buku nota. Tulis maksudnya definisi, tajuknya definisi kiropraktik, dan salin yang warna merah kotak ni. Cikgu kecilkan ni. Okey. Cikgu teruskan. Okey. Pelajar, ini adalah contoh beberapa kedudukan ataupun postur tubuh kita, tubuh badan. Okey, gambar yang pertama sebelah kiri ni adalah dia postur yang salah. Dia terlalu badannya ke belakang. Kalau kita tengok kedudukan tulang dia, macam ni. Terlampau ke belakang. Jadi tidak bagus, kerana yang menanggung bebannya adalah di sini, kawasan ni, pinggul kita. Okey, gambar yang kedua pula ni, alamak, dia sedikit tonggek. Macam ni tulang dia. Macam berbentuk S. Ini juga tidak betul. Kedudukan berdiri yang tidak betul. Seterusnya gambar yang ketiga ni, dia agak membongkok. Ni kedudukan tulang dia. Maka akan memberi tekanan tulang di kawasan ni lah. Okey. Seterusnya gambar yang keempat ni, ini dia punya kepala pula yang terlampau bongkok. Okey. Jadi tekanan tulang tu berlebihan dekat bahagian tengkuk. Ni kawasan ni. Lama kelamaan, orang yang keempat ni, mungkin dia boleh jadi macam orang yang ketiga ni. Badan keseluruhannya jadi bongkok. Okey, gambar yang kelima inilah yang terbaik. Kalau kita lihat postur tubuh badannya tegak macam garisan. Kita tengok kepalanya. Kepalanya tidak terlalu mendongak, tidak menunduk. Dia terus pandang depan. Seterusnya bahagian dada, mendada. Seterusnya tangan dalam keadaan yang lurus dan rileks. Perut, pinggul, punggung, pahanya, betisnya, buku lalinya, keadaan yang tegak. Jadi
pelajar, apabila kamu dalam perhimpunan, contohnya di sekolah, jangan berdiri dalam keadaan yang tidak betul. Contohnya kamu beratur di counter bank contohnya kan, berdirilah dalam keadaan yang tegak. Okey, tapi kalau dalam perhimpunan biasa 30 minit kita berdiri tegak macam ni kan, payah juga jadi dalam tentera ataupun dalam unit beruniform, kamu diajar kedudukan senang diri dan juga kedudukan rehatkan diri. Kedua-dua kedudukan tu kamu boleh aplikasikan. Senang diri, tangan silang, kaki buka sikit 12 inci. Awak berdirilah macam tu. InsyaAllah melalui pengalaman cikgu, kalau kamu senang diri, rehatkan diri tu, setakat 30 minit berdiri senyum je, tak ada masalah pun. Okey. Seterusnya, ini adalah postur duduk yang betul. Kita tengok satu-satu. Yang pertama ni, ini salah Tengok kepala dia membongkok. Ni cikgu lukis badan dia, kemudian dia punya pinggul dinaikkan lutut, kemudian buku ladi dia disengatkan macam ni. Biasalah pelajar buat selalu, sebab kat sini biasa ada besi kat sini kan, ada letak kaki kat situ jengket. Salah tak sihat ni. Sekarang memang kamu tak rasa pelajar. Biasa dalam kelas kamu macam nak baring kan dekat meja tu. Sebab tu cikgu tegur, itu salah tu, tak bagus. Kamu berada dalam kelas biasanya dalam 8 jam. 8 jam duduk macam tu memang tak bagus. Apatah lagi sekarang ni kamu di rumah. Kamu duduk macam-macam cara kamu duduk, ada yang bongkok, ada yang meniarap. Pastikan sekarang memang kamu tak rasa. Kesannya nanti 10 tahun akan datang, waktu kamu dah berusia 25 tahun, 30 tahun. Waktu tu kamu punya mampatan tulang dah mampat, betul-betul mampat, dia dah tak ada tumbesaran lagi. Waktu tu baru kamu akan rasa sakit. Postur yang kedua, ni memang salah lah. Kerusinya terlampau tinggi, maka individu ni perlulah membongkok untuk buat kerja. Bila dia bongkok, awak tengok kepala dia, kepala dengan bahu. Kepala dia bongkok. Kepala ni berat ni, lebih kurang 5 kilo. Kepala manusia lebih berat dia. Yang menanggung kepala adalah tengkuk. Tengkuk yang kecil ni, kat tengah-tengah ni yang menanggung. Kesian tengkuk tu Jadi tulang belakang awak pun nanti akan ada kesanan. Okey, kedudukan yang ketiga ni okey lah. Boleh dikira betul. Iaitu duduk bersandar, posisi kepala tidak terlalu ke hadapan, sedang-sedang sahaja. Dan kaki dalam kedudukan 90 darjah lebih kurang. Okey, dan kedudukan yang keempat ni, inilah yang terbaik. Kamu mesti berdiri dengan tegak. Penyandar tu berada di bahagian atas pinggul. Kita panggil bahagian lumbar ataupun lumbar. Lumbar ataupun lumbar, ejaannya L-U-M-B-A-R. Okey, kamu tengok kepala disokong dengan bahu tegak je. Kemudian dia punya kaki pun 90 darjah. Dan kalau kamu perasan, dia punya meja dia agak sedikit sengit. Itu sangat baguslah untuk membuat kerja dalam keadaan masa yang lama. Tapi tak bermaksud kamu kena duduk macam ni sentiasa. Sesekali boleh je duduk dalam yang duduk yang lain-lain bentuk tu. Tapi jangan terlalu lama. Jika tidak, nanti kesannya pada tulang awak. Okey. Ini yang berlaku pada kita sekarang. Tekanan pada leher bertambah ketika melihat telefon. Telefon yang awak tengah tengok sekarang ni pun kena pegang dengan betul. Okey, kedudukan yang pertama, 0 darjah. Bila dalam kedudukan 0 darjah, kamu menanggung beban di bahagian leher ni. Ni yang ada garisan hitam kat tengah-tengah ni. Sebanyak 4.5 hingga 5.5 kg. Ni handphone. Tengok cara dia pegang. Bahu kat sini. Kemudian dia sengit badan. Handphonenya sama paras dengan bahu. Itu bagusnya. Jadi kepala mata awak tengok pun taklah beban sangat. Okey, kedudukan kedua, sengit 15 darjah, maka beban yang akan ditanggung dekat bahagian sini adalah 12 kg. Okey, kedudukan ketiga, 40 darjah, maka beban yang ditanggung adalah 18 kg. Padahal kepala tadi berat 5 kilo je. Okey, seterusnya kamu bongkok 45 darjah. Ini biasa kalau tengok video TikTok ke apa kan, tekun kan. 45 darjah bongkok kepala, maka beban yang ditanggung 22 kg. Awak bayangkan awak tanggung beban daripada pagi awak tengok handphone selama sejam. Tengok awak tanggung macam tu, sakitlah leher kita nanti. Bila sakit leher, tulang belakang pun sakitlah.
Okey, yang seterusnya ni lagi teruk. Ini biasanya kalau rabun lah, rabun yang sangat teruk. Dia tunduk sampai macam tu sekali. 27 kilo beban. Ini orang dewasa. Awak bayangkan kalau kanak-kanak yang berumur seawal usia 3 tahun, 4 tahun kan. Boleh pendek kata sekarang semua dah ada telefon. Asyik dengan telefon, mereka terlalu tunduk macam ni. Awak bayangkan mereka membesar dalam keadaan yang tunduk. Maka bayangkan dalam 10 tahun, 20 tahun akan datang, bagaimana postur badan mereka? Adakah tegak ataupun akan menjadi si bongkok? Awak fikirkanlah. Okey, seterusnya. Ini menarik ni. Ini baring. Posisi baring yang pertama ni, dia mengiring di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Jika mengiring, kita tengok kedudukan tulang belakang ni. Nampak? Dia sekata je, rata je. Lebih kurang lah rata. Okey. Dan kedudukan baring mengiring ni memang disarankanlah dalam agama kita pun. Itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Mengiring di bahagian kanan. Kenapa mengiring di bahagian kanan? Kerana bila kita mengiring bahagian kanan, ni kanan kan, bahunya berada di bawah ni, maka jantung kita berada di sebelah kiri. Dan jantung kita ni akan berada di bahagian atas. Maka apabila kita mengiring, jantung tu selamatlah daripada dihempap oleh organ-organ dalaman kita yang lain. Contohnya macam paru-paru, usus-usus besar, tulang-tulang rusuk, ginjal, limpa dan sebagainya yang ada dalam badan kita. Hati, jantung kita selamat. Jantung kita ni adalah organ yang paling penting, mengempam darah, mengempam oksigen ke seluruh badan kita kan. Awak bayangkan kalau jantung tu berada di bahagian ini, dihempap oleh organ-organ yang berat-berat tu, jantung akan terpaksa bekerja lebih keras. Takut-takut nanti risiko stroke pula. Okey, gambar yang kedua ni, ini kedudukan berbaring. Baring macam biasa. Saya pun selalu baring macam ni. Tapi kedudukan macam ni sebenarnya kurang baguslah untuk tulang belakang kita. Jadi kalau nak baring macam ni, pastikan bantal kamu tu yang sesuai, yang lembut, dan tilam juga adalah dalam yang sesuai lah. Okey, kedudukan yang ketiga ni adalah meniarap. Yang ini kedudukan yang tidak bagus untuk tidur. Ramai yang tidur meniarap. Awak tengok kedudukan kepala dia. Kepala dah lah terpusing. Manakala tulang dekat leher ni, dia akan berbentuk V macam ni. Dia tertekan dekat situ. Okay? Manakala dekat pinggang ni pula pun dia akan bentuk V juga. Dia tertekan dekat bahagian ni. Stres di sini. Maka tidak bagus. Lutut, nampak? Lutut pun akan menekan. Jadi tidak baguslah jangka masa panjang. Muda-muda memang tak rasa. Nanti bila dah tua, dah umur 30-an macam cikgu ni, dah mulalah rasa sakit-sakit. Tapi tidaklah bermaksud tak boleh langsung tidur macam ni. Boleh sahaja. Cuma janganlah terlalu lama dalam kedudukan tersebut. Sesekali tukarlah kedudukan. Okey, belajar. Okey, ini boleh rujuk dalam buku teks surat 36. Nota matlamat. Nota-nota ni nanti akhirnya kamu kena salin. Tak banyak pun. Surat 36 ni tak banyak pun, sikit je. Nanti akhirnya pelajar boleh salin. Ada dalam buku teks. Baik, matlamat. Memulihkan kesihatan dalam jangka masa panjang melalui penjajaran. Penjajaran ni maksudnya penyusunan semula tulang belakang. 2. Kelayakan seorang kiropraktor. Okey, kalau kamu bercita-cita nak jadi kiropraktor ni, kamu kena ada apa? Yang pertama, mempunyai ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan. Ni ijazah. Tak boleh suka-suka lepas SPM nak jadi kiropraktor lah. Tak boleh. Awak tak layak. Awak tak ada tauliah. Awak tak ada ilmu, tak ada lesen. Tak boleh. Okay, yang kedua, berdaftar sebagai ahli dalam Persatuan Kiropraktik Malaysia atau Association of Chiropractic, ACM. Sebagai ahli ni penting. Sebab bila kamu menjadi ahli, maka kamu adalah dilindungilah oleh undang-undang. Jika tidak, kamu ni dikira sebagai membuat rawatan secara haram dan boleh dipertikaikan awak punya kemahiran ataupun servis khidmat awak tu. Okey. Dan yang ketiga, berdaftar dengan insurans ganti rugi profesional seperti yang dinyatakan dalam Kod Etika The Federation of Complementary and Natural Medical Associations Malaysia, FCNMAM. Okey, insurans penting. Kalau tak ada insurans, contohlah bila seorang pengamal kiropraktor ni dia buat salah. Asalnya pesakit tu terseliuh terpusing, tergeliat je. Bila dia tekan, patah terus. Maka dia disaman. Maka yang akan ganti ni adalah pihak insurans. Okey, seterusnya sikit lagi. Tugas kiropraktor melakukan terapi tisu lembut, iaitu merehatkan otot dan melegakan kekejangan. Tisu lembut ni maksudnya otot.
Kalau tisu keras, tulang. Dua, menyelaraskan pergerakan sendi, iaitu menyesuaikan dan meningkatkan pergerakan secara perlahan-lahan. Sendi ni apa? Ni sendi. Pertemuan antara tulang yang tidak bergerak dengan antara dua tulang yang tidak bergerak, ni sendi. Ini sendi siku. Ini sendi lengan. Ini sendi jari. Ini sendi yang boleh bergerak ni, boleh bengkok ni sendi. Okey. Seterusnya, memulihkan sendi dan otot lutut. Okey, lutut. Lutut ni anggota yang sangat penting. Kalau awak sekarang ni, awak tengah duduk, cuba awak pegang lutut awak pakai tangan kanan. Cuba rasa lutut kanan awak, ada tak rasa dia punya kepala, boleh bergerak tak? Cikgu yakin lutut awak tak bergerak kepala ni. Okey, tetapi apabila selepas faktor usia, dalam umur 40-an ke 50-an ke atas, biasanya lutut tu dia akan boleh, kepala lutut tu boleh bergerak-gerak. Awak jangan sengaja gerak-gerak kan, tercabut kan? Jangan. Rasa sikit, gerak tak? Oh, ketat lagi. Okey dah tu. Jika bergerak, maksudnya awak punya sendi tu dah mula berkurang dia punya apa tu orang panggil? Macam dia punya gel dia tu. Okey. Seterusnya, memulihkan dan mengekalkan pergerakan melalui senaman dan regangan. Seterusnya, memastikan sendi bergerak dengan betulnya dan otot-otot di sekeliling berfungsi dengan baik. Okey, ini nanti pun cikgu nak awak salin. Ada dalam buku teks surat 36. Okey, kelas seterusnya. Faedah kiropraktik. Mengurangkan sakit leher dan belakang. Rawatan yang tergeliat-tergeliat tadi tu, boleh melegakan sakit leher kita. Dua, membantu memulihkan keupayaan untuk menghantar impuls. Impuls ni maksudnya signal ataupun isyarat yang tidak selesa dari sistem saraf ke tisu dan organ tubuh. Tiga, mengurangkan kesakitan dan ketegangan otot. Empat, membantu merehatkan dan mengurangkan ketegangan otot yang menyokong beban akibat masalah susunan tulang. Sumber temu bual dengan saudara Tay Hui Min, chiropractor dari Chiropractic Specialist Center. Okey. Jadi ini semua adalah fakta. Okey, ini pun cikgu nak awak salin, ada dalam buku teks surat 36 pelajar. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, ini punca. Punca dislokasi tulang. Dislokasi ni tadi cikgu cakap ialah pergerakan tulang ataupun pergeseran tulang. Okey, kita tengok punca yang pertama. Okey. Duduk. Ini pertama tadi. Duduk atau tidur dalam posisi yang tidak betul. Tulang akan bergerak dari kedudukan normalnya. Kalau kamu duduk membongkok terlalu lama, macam dalam kelas 8 jam tu awak duduk macam tu, ataupun awak baring tidur kan, tak betul. Lama-lama tulang awak akan bergalih. Waktu sekolah memang awak tak perasan, dia akan berlaku waktu umur awak 30-an, 40-an nanti. Okey, dua, kasut yang kurang kualiti. Okey, menyebabkan hentakan tulang belakang tidak dapat diserap pada kaki. Ni contoh kasut. Kalau perempuan lah, ni tumit tinggi, high heels. Kalau awak tengok dia punya sudut ni, tapak kaki awak akan jadi macam ni sudut dia. Mana sihat jalan macam ni kan? Okey, satu lagi, kalau dalam bidang beruniform, unit uniform, tentera, askar, polis semua tu, mereka sinonim dengan berkawat kaki. Tapi bila berkawat kaki, mereka akan gunakan kasut kawat ataupun kita panggil drill boot. Okey, kasut kawat tu dia ada ladam besi di tapak dia. Dan dia ada paku atau kita panggil spike. Okey, fungsi besi-besi tersebut untuk menyerap gegaran akibat hentakan kaki yang awak buat tu. Kalau askar biasa hentak kaki, hentak padat. Hentak dengan padat, bunyi pap. Kalau tak ada besi tu, awak punya kaki tu dia akan bergegar sampailah ke tulang belakang kita, sampailah ke otak. Tak bagus. Jadi pastikan berkawat kaki, guna kasut yang betul, bukan pakai kasut sukan. Ketiga, kecederaan sewaktu mengangkat barang yang berat. Berlaku perubahan lokasi tulang dan biasanya, ni salah eja biasanya berbunyi agak kuat. Awak tengok lelaki ini, lelaki ini mengangkat kotak yang sangat besar. Awak tengok kedudukan kaki dia tegak, badan dia yang bongkok. Ini salah. Kerana yang menanggung beban ni sekarang adalah awak punya pinggang. Tulang belakang awak yang utama berada di situ, lumbar tu. Okey. Sewaktu dia muda mungkin tak ada masalah, dia kuat. Tapi bila dia dah berusia, tengok rambut pun dah tak ada kan, waktu ni dia akan rasa sangat sakit. Cara angkat barang yang besar dengan betul adalah sepatutnya lutut tu kamu berada dalam kedudukan menyangkung. Lutut tu dibengkokkan macam ni.
Kemudian baru pegang beban, pinggang tak ada gerak pun, pinggang tegak je. Barulah lutut tu kamu bangun dan lutut tu tegak balik, berdiri. Tu cara yang betul. Okey, seterusnya 4, tilam yang tidak berkualiti. Ni tulang belakang mengikut bentuk kelenturan tilam yang tidak selesa. Okey, kamu ni yang dengar cikgu cakap ni, ingat satu hari nanti kamu akan berkeluarga, berkahwin, ada anak, ada suami, ada isteri. Laburlah sedikit wang untuk membeli tilam yang betul-betul berkualiti, yang betul-betul boleh support tulang belakang kita. Sebab tulang belakang awak tu nak kerja lama. Tulang belakang tu kita punya asas. Kalau tulang belakang kita rosak, sakit, awak tak boleh buat kerja. Nak jalan kaki pun susah, nak bangun pun susah. Okay? Jadi laburlah duit, cari tilam yang agak mahal sikit, contohnya 500 lebih, 800 lebih tu. Cari. Janganlah pakai Toto je, daripada muda sampai ke tua pakai Toto saja kan. Jangan. Okay? Laburkan untuk kesihatan. Seterusnya yang kelima, puncanya sebab lumpuh. Mungkin ada rakan-rakan kita atau ahli keluarga yang lumpuh sejak lahir. Jadi tubuh mereka tu memang macam tu je lah daripada lahir. Duduk je lah kalau pakai kursi roda kan. Jadi tekanan tulang dekat bahagian tu semakin lama semakin teruk. Dan yang keenam, yang ni biasa terjadi, kecederaan sewaktu bersukan. Boleh berlaku perubahan kedudukan tulang akibat gerakan yang kuat. Contoh macam ni, dia kena tackle, confirm lah kat sini cedera. Ahli sukan memang tahu bahawa risiko cedera tu memang ada. Okey, memang tak dapat dielakkan. Jadi langkah yang boleh dibuat apa? Takkanlah tak boleh main langsung. Boleh, cuma ambillah langkah-langkah berjaga-jaga. Contohnya buat pemanasan badan dan juga regangan sebelum bersukan. Risiko tu tetap ada, tetapi boleh dikurangkan. Okey? Cikgu harap awak jelas lah. Baik pelajar, dah nak habis lah tugasan hari ini. Yang pertama, salin ciri-ciri rawatan kiropraktik muka surat 36. Ni yang saya suruh awak salin tadi tu. Yang warna hijau dengan warna biru tadi tu, tak banyak pun. Salin dalam bentuk jadual, cantik-cantik. Yang kedua, soalan pemahaman. Huraikan punca-punca berlakunya dislokasi tulang. 12 markah. Okey, punca-punca ni tadi saya dah terangkan ada dalam slide yang sebelum ni. Iaitu cara baring, cara duduk, tilam dan sebagainya. Apa yang perlu dibuat adalah kamu perlu menulis semula maklumat-maklumat tersebut dalam bentuk satu perenggan. Satu perenggan yang menggunakan ayat yang gramatis. Cikgu tak nak awak guna nombor lah. Okey, kelas. Cikgu harap penerangan itu jelas dan kalau sebelum ni pelajar tak pernah dengar pun tentang kiropraktik. Entah apa-apa je kiropraktik ni, tak tahu. Kali ni baru pernah dengar. Alhamdulillah. Saya pun baru pernah dengar ni. Tak pernah dengar sebelum ni. Jadi kita sama-sama dapat ilmu. Walaupun tak dapat 100%, tapi sekurang-kurangnya kita boleh dapat 20%, 30% pun dah cukup. Alhamdulillah. Okey, pelajar nanti boleh cari maklumat lebih lanjut lah di internet untuk mengetahui dengan lebih lanjut, tengok video dan sebagainya. Baik, akhir kata, jangan selalu bersedih, kesilapan lama bakal jadi rama-rama. Semua orang pernah buat silap, semua orang pernah menjadi jahat, buat jahat, termasuklah yang berada di depan kamu tu. Tapi manusia boleh berubah, ubahlah ke arah yang lebih baik. Wallahu alam, jumpa lagi. Assalamualaikum.